Hasrat saya supaya dia bertanggungjawab juga gagal. Dia tak mahu uruskan makan minum kami. Alasannya tak ada duit. Kemudian Rahman buat keputusan berhenti dan akhirnya saya dipanggil semula untuk bekerja di syarikat tersebut. Saya bukan sahaja mendapat jawatan lama, malah gaji turut dinaikkan dengan bidang kerja ditambah. Walaupun Rahman menganggur, ayah dan adik-adiknya tetap minta duit. Mereka tak percaya Rahman tak ada kerja. Mereka kata saya kontrol duit Rahman. Akhirnya, Rahman dapat kerja di negara jiran. Bertempik gembiralah ayahnya kerana Rahman akan dapat gaji banyak. Sebelum pergi, saya bekalkan duit poket untuk buat belanja selain kad kredit dan pakaian serba baharu. Sebab saya tak mahu dia dipermainkan berada di negara orang kerana kelemahannya. Sebelum ke negara jiran, dia jumpa ayahnya. Sekali lagi, ayahnya suruh ceraikan saya. Katanya dia restu Rahman kahwin lain. Malangnya, tak sampai 3 bulan bekerja, Rahman balik bawa kain baju. Katanya dah berhenti kerja. Betul lah seperti diduga. Dia tak tahan dengan tekanan kerja. Dia nak kerja yang senang saja. Kalau setakat berhenti kerja saja saya tak kisah. Tapi dia berhenti dengan hutang kad kredit yang saya berikan dulu. Ini yang membuatkan saya pening. Masa nak pergi dulu, saya pinjam duit kawan untuk duit poketnya. Jadi hutang saya bertambah banyak. Duit gajinya pula habis kerana bil makan di hotel yang ditunjukkan kepada saya sebagai bukti dia tak ada duit. Lagi parah kalau macam ni. Ingatkan nak senang, rupanya lebih susah. Menganggur lagi. Kerjanya asyik memerap dalam rumah. Dengan pertolongan kawan saya, dia dapat kerja di Kuala Lumpur lagi. Tapi lepas 3 hari dia berhenti. Alasannya jauh tak ada kenderaan. Motor yang ada tak sesuai. Menganggur lagi. Lepas tu dapat kerja lain. Saya kena bayarkan duit sewa rumah, bagi duit poket. Semua saya kena tanggung. Saya pula berhutang dengan kawan. Bila berjauhan, memanglah dia banyak guna duit. Saya tak kisah kalau dia tak bagi saya duit. Tapi janganlah berhutang. Tolong bayar hutang saya yang dia pinjam. Itu pun dia kata tak ada duit. Macam mana nak bayar? Kali ni, dia dapat kerja lain. Untuk sampai 6 bulan, dia terus minta duit saya. Katanya, gajinya cukup untuk 10 hari saja. Macam mana nak hidup? Kesabaran saya terhakis bila saya dapat tahu dia bercinta dengan seorang gadis sama tempat kerja. Tapi dia tak mengaku. Bila saya desak, akhirnya dia mengaku dan mengutuk saya. Konon dah kahwin 8 tahun tapi tak ada anak. Ayahnya kata saya macam pokok getah tua, tak ada hasil, patut ditebang. Terkejut saya. Sia-sia saya bantu bayar hutang dia selama ni. Ini balasannya. Memang saya tak suka dia berhutang. Saya takut dia kena bankrupt, nanti susah dapat kerja. Tapi dia tak peduli. Saya tak susahkan hidupnya. Kahwin dengan saya, masuk rumah cuci kaki, semua dah tersedia. Kalau Rahman cerita yang sebenar, tentu ayahnya tak benci saya. Perubahan Rahman ketara setelah bercinta. Lagi banyak dia buat hutang dan cakap bohong. Bila saya tanya adakah gadis itu kekasihnya, dia kata kawan. Tapi pada saya, perempuan itu beritahu mereka sudah merancang nak kahwin. Dan ayah Rahman suka mereka segera berkahwin. 2 hari kemudian, Rahman datang ke pejabat bagi saya kunci kereta. Dalam kereta ada surat. Bila saya buka, saya terkejut. Rahman ceraikan saya dengan talak 1. Kerana tak puas hati, saya ajak Rahman ke pejabat agama. Rahman beritahu dia tak berniat ceraikan saya. Jadi kami rujuk. Tetapi 5 bulan kemudian, Rahman jumpa pegawai kaunseling dan beritahu dia memang berniat ceraikan saya seperti dalam surat tersebut. Saya terkejut. Maknanya selama 5 bulan tu kami berzina ke? Apakah Rahman faham apa yang dilakukannya? Ayah Rahman paling gembira kami bercerai. Kerana bercerai luar mahkamah, banyak prosedur Rahman terpaksa bereskan. Tapi dia minta saya selesaikan. Saya tahu dia tak ada duit. Kini setahun berlalu, kes masih belum selesai lagi. Biarlah Rahman dan ayahnya uruskan.
Saya tak sanggup berurusan dengan laki pembohong dan suka permainkan agama. Saya teringat pesan seorang teman, suami kalau dah tak suka, dia boleh buat apa sahaja walaupun mempermainkan talak. Yang penting kita sebagai wanita mesti ada harga diri. Kalau dah tak serasi, jangan bodohkan diri lagi. Bertindaklah demi masa depan yang lebih baik.